Kata Nabi, ittaqul la'anaini. Kata Nabi, berhati-hatilah dengan dua golongan dilaknat. Ini Nabi sebut. Berhati-hatilah dengan dua golongan dilaknat. Qalu wa man la'anaini ya Rasulullah. Ya Rasul, siapa dua golongan yang dilaknat itu, siapa ya Rasulullah? Semestinya kita akan ingat golongan pelaku-pelaku maksiat, orang yang engkar perintah Allah Taala, itu sedia maklum. Tapi rupanya tuan-tuan, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala allazi yatakhalla fi tariqin nas aw fi zillihim, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, dua golongan dilaknat itu adalah, pertama, golongan yang buang hajat dekat jalan. Dah tak ada tempat lain dah kot, dia picung situ suka hati dia. Dia membuang hajat sesuka hati, nak buang di mana-mana, khususnya di jalanan. Dan juga yang kedua, iaitu dia membuang di tempat orang berteduh. Maknanya kalau zaman orang Arab dulu-dulu ni, kalau pokok tu Arab kan panas, awan pun payah jumpa, 6 bulan sekali baru hujan ke apa kan, dapat teduh bawah pokok sedap. Tempat teduh tu juga dia membuang. Situ tempat orang nak berehat-rehat, tenang-tenang musafir jalan jauh, situ juga kau membuang. Dahlah dulu tak ada flash kan, jadi membuang macam tu, marah orang. Ataupun kalau di zaman sekarang ni, di bus stand, bus stop, semua tu ada. Dulu Ustaz Nabil, Datuk sini pun belajar di Mesir, tahu sangatlah perangai-perangai cerita orang luar lah ni ya. Dan moga-moga jangan duk ada. Kadang kita pelik juga, pasal pun Nabi sampai sebut perangai golongan ini dilaknat. Rupanya dia mendatangkan mudarat pada orang ramai. Pencemaran bau, busuknya lagi ada. Maka itulah yang kadang-kadang kalau kita masuk dalam tandas sekalipun, ada peringatan-peringatan diberikan. Apa tanda orang yang matang sifatnya, apa tindakan dia, dia akan fikir orang lain. Ni kalau aku buat macam ni, apa kesan pada orang lain? Tu yang kadang ada dalam tandas dia buat pantun sikit lah, pantun peringatan sikit. Dia kata badan lesu tak terkata, buang tisu jangan merata. Ada kucing, ada tikus, sudah kencing harap jirus. Tu pun ada yang tak faham lagi. Duduk dalam tandas bunyi benda-benda meletup tak tentu pasal. Jangan takut, jangan khawatir, itu kentut bukan petir. Kata dia lah. Menghibur kita kadang. Nak mengingat supaya jangan buat benda tak senonoh, mengotorkan alam ini semua. Ada dia panggil small island states. Small island states ini negeri-negeri yang dalam bentuk kepulauan yang juga akan tenggelam, hilang dari peta dunia, hilang. Dalam masa bila? Dalam masa within 80 years, dalam masa 80 tahun. Allahu Akbar. Tak jauh mana lah. Tak jauh mana lah. Tenggelam. Pulau-pulau, contoh Republik Maldives. Itu agak ketara lah. Minta simpang. Kita bukan seronok nak cerita kan. Kita minta simpang sebenarnya. Tapi ini yang diramalkan melihat keadaan sekarang. Kemudian Kepulauan Solomon, Kepulauan Fiji, Kepulauan Samoa, Kepulauan Marshall akan hilang dari peta dunia. Kesan paras air laut meningkat, kesan pemanasan global. Ya, bila kita tidak beramanah dalam hidup, kita tidak menjaga alam yang Allah kurniakan pada kita, tindakan kita akan mendatangkan kesan kepada kita sendiri dalam konteks pemanasan global. Akhirnya paras air akan naik, air laut terutamanya akan menyebabkan tenggelam kota-kota dan sebagainya. Kajian pernah dibuat oleh Center for Governance and Political Studies tentang Malaysia. Dikatakan dalam tahun 2050 beberapa kota akan tenggelam di Malaysia. Allahu Akbar. Dan disebutkan antaranya Alostak akan jadi seperti pulau. Kemudian Pekan tenggelam. Muar tenggelam. Bagan Jatuh hilang. Teluk Intan hilang. Port Klang hilang. Dan negeri-negeri yang akan terjejas ialah Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Pahang, Kelantan, Terengganu, Negeri Sembilan dan Sarawak. Ini yang ketara akan terjejas. Jadi bukan Allah menzalimi kita. Never. Kita menzalimi diri kita sendiri. Penonton-penonton yang dirahmati Allah sekalian, kalau dalam Quran surah Al-Jasiyah ayat yang ke-13, saya tak bacalah ayatnya, cuma tuan-tuan boleh lihat sendiri, yang mana pada ayat tersebut kata Profesor Dr. Wabah Zuhaili rahimahullah menyebutkan bahawa ada 4 manfaat
Allah Ta'ala jadikan alam ini untuk kita semua. Pertama sekali adalah sebagai bukti kewujudan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pen yang kecil ini pun ada yang menciptakan, apatah lagi alam yang luas dan besar ini. Allah penciptanya. Kedua adalah untuk kita nak merasai hebatnya kuasa Allah Ta'ala. Kapal laut hebat macam mana pun, tanpa laut takkan boleh berlayar. Bumi tanpa lautan akan kehausan. Sambung. Tak boleh rancangan lain. Tak boleh. Ingat, macam mana pun rasai keagungan Allah Ta'ala pada melihat alam. Yang ketiganya adalah untuk menambahkan keyakinan kita pada Quran. Kerana Quran ayat-ayatnya mungkin kita ayat makru'ah, baca. Ayat manzurah, ayat melihat ni alam yang Allah Ta'ala bentangkan ini. Dan yang keempat, jagalah alam dan bumi ini. Kerana di sinilah kita dilahirkan dan di sinilah kita akan dikebumikan.